Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian, yang dimuliakan Tuan Imam Nazir Surau dan seterusnya kepada sidang jemaah sekalian. Alhamdulillah, pada malam 27 ini kita masih lagi diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk sama-sama kita mengimarahkan rumah Allah Subhanahu wa ta'ala, walau di mana sahaja kita berada, walau di ketika mana kita duduk, kita adalah hamba Allah Subhanahu wa ta'ala sentiasa dan sepanjang masa. Pada bulan Ramadan al-Mubarak, kita hamba Allah di bulan Ramadan, bersama-sama dengan Ramadan, bersama-sama kita mendalami Ramadan itu, akan hikmah yang tersirat dan yang tersurat daripada bulan Ramadan al-Mubarak. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. Dan kami menurunkan Al-Quran yang ada padanya syifa, penyembuh, sama ada yang zahir ataupun yang batin, yang ada padanya rahmah kepada golongan mukminin, dan tidaklah bertambah kepada golongan yang zalim itu kecuali mereka berada di dalam kerugian. Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada bulan Ramadan al-Mubarak, yang menunjukkan segala-galanya bermula pada bulan itu. Segala-galanya ditunjukkan oleh Allah Ta'ala perancangannya melalui ayat-ayat Quran yang kita baca, dan ianya menjadi pedoman. Apa yang kita baca, apa yang kita tadarus, apa yang kita faham melalui ayat-ayat suci Al-Quran yang kita baca pada bulan Ramadan, untuk kita amalkan di dalam kehidupan kita, dan juga untuk menjadi pedoman pada 11 bulan yang akan datang. 11 bulan yang akan datang. Maka apa yang dirancangkan, diplankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita pada bulan Ramadan al-Mubarak, kita mengambil iktibar. Antaranya apa yang disebut oleh Tuan Imam, bacaan Al-Quran tadi, yubayyinahu lin-nasi wa la taktumunah, yang mana kami terangkan Quran itu kepada manusia dan kami tidak menyembunyikannya walau sedikit pun. Al-Quran jelas, ianya kamil mutakamil, meliputi segala
perkara yang berkait dengan kehidupan kita. Apa sahaja bentuk kehidupan kita, aspek pekerjaan yang kita buat, rezeki yang kita gapai, ataupun kita infakkan rezeki itu, kesemuanya ada di dalam Al-Quranul Karim. Pada bulan yang hanya berbaki 2-3 hari ini, sebaik-baiknya kita cuba untuk gerak, untuk rebut sepenuh jiwa kita dengan menghayati ayat-ayat suci Al-Quran. Terkadang kita hanya baca Quran tanpa mengetahui makna daripada ayat yang kita baca. Mudah-mudahan pada tahun ini kita baca Quran dan kita cuba untuk memahaminya. Cuba untuk yatadarasunahu bainahum, sebagaimana hadis Nabi SAW. Yasluna kitab Allah wa yatadarasunahu bainahum. Mereka membaca kitab Allah dan mereka tadarus, saling memahami isi kandungan yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Itulah yang diajar, yang disuruh kepada kita oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya mengajar khatam berapa kali, 30 juzuk, tetapi disuruh supaya kita memahami apakah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ayat Quran yang dibacakan tadi, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un. Kami menurunkan Al-Quran itu yang ada padanya syifa, penyembuh. Yang dimaksudkan dengan penyembuh di sini ialah penyembuh daripada kekufuran, kesesatan, kepada iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Daripada zulumat, kegelapan, kepada nur, cahaya. Penyembuh batiniah kita, apa yang ada di dalam hati kita daripada i'tiqad yang sesat, i'tiqad yang menyeleweng. Maka didatangkan Al-Quran itu dengan tujuan tersebut. Penyembuh dari segi zahiriah, yang zahir, ya, daripada penyakit yang menimpa kita. Juga ditafsirkan oleh ulama syifa itu dengan makna penyakit zahir dan batin. Yang zahir, kita sakit, kita pergi jumpa doktor, kita makan ubat, pergi hospital, dan semuanya adalah disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala supaya kita berubat. Di samping kita menyembuh diri kita dengan ayat-ayat suci Al-Quran yang dipanggil sebagai ar-ru'yah asy-syar'iyyah, yang dibacakan kepada penyakit-penyakit yang kita hidapi. Ya. Almarhum Tuan Guru Haruddin, dia ada kitab yang kecil, ya, ada yang besar, ada yang kecil, yang menerangkan bagaimana, ya, setiap penyakit itu ada ar-ru'yah asy-syar'iyyah. Ya. Baca ayat-ayat tertentu terhadap penyakit yang kita hidapi. Itu juga ada waris daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang berlaku di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang ketua kabilah disengat oleh kalajengking. Ya. Tidak ada yang boleh menyembuhkan sengatan tersebut. Akhir sekali mereka panggil sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk meminta bantuan bagaimana untuk, ya, menyembuhkan sengatan kalajengking itu. Maka sahabat Nabi tersebut membacakan 3 kali surah Al-Fatihah, dihembus dan disapu di tempat terkena sengatan itu. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, baik
ya, sembuh daripada sengatan, ya. Dan ianya apabila selepas itu diberitahu cerita tersebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi mengiyakan, dan Nabi memuji SAW sahabat yang melakukan sedemikian. Itulah yang disebut sebagai syifa, ya, penyembuh lahiriah dan batin, penyembuh daripada kekufuran, kerana kita disuruh an ya'budullaha wa tajtanibut taghut, supaya mereka menyembah Allah, manusia ini menyembah Allah, ya, dan menjauhi taghut, menjauhi syaitan, menjauhi iblis di dalam kehidupan mereka. Itulah seruan yang banyak kali daripada Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia, supaya mereka hanya menyembah Allah Taala semata-mata, tidak mensyirikkan Allah Taala dengan sesuatu yang lain. Daripada i'tiqad menghambakan diri sesama makhluk, ya, menyembah patung berhala dan sebagainya, kepada menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang menjadi satu perkara yang penting di dalam beberapa hari yang berbaki pada bulan Ramadan Al-Mubarak ini, ya, cubalah kita meminta keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala untuk diri kita, untuk anak-anak kita. Sebut nama seorang-seorang anak kita, sebut nama isteri kita, sebut nama suami kita di dalam sujud. Itulah waktu yang paling afdal ketika kita berdoa, bukan selepas solat. Yang paling afdal ketika kita sujud, kita berdoa banyak-banyak, minta daripada Allah Subhanahu wa taala, ya, yang bahasa Arab lah yang kita faham. Kemudian kita janganlah cakap bahasa Melayu pula, ya, tak boleh, batal, ya. Doa dalam hati kita, apa yang kita nak daripada Allah Subhanahu wa taala, supaya Allah Taala memakbulkan segala doa-doa kita. Malam ini malam yang terbaik, malam Jumaat, kemudian malam 27 Ramadan, ya. 27 Ramadan, kebanyakan ulama menyatakan bahawa ianya malam qadar. Memang banyak pandangan ulama, berpuluh-puluh pandangan yang menyebut tentang malam qadar itu, Lailatul Qadr itu, ya. Dan banyak di kalangan ulama-ulama ini menyatakan malam 27. Oleh kerana itulah kebiasaannya kalau di Mekah, di sekeliling Kaabah, malam 27 memang padat. Memang ramai orang, berbanding malam-malam biasa, 10 malam yang terakhir lah, ya, yang ganjil. Maka kita cuba untuk menjadi hamba-hamba yang benar-benar ubudiyah yang mutlak kepada Allah Ta'ala pada bulan Ramadan ini. Tetapi bukanlah hanya menjadi hamba kepada Ramadan, kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Ramadan ini adalah titik permulaan. Oleh kerana itulah kita melihat sebahagian ulama menyebut bahawa Ramadan itu adalah bulan yang pertama, bukan bulan Muharram. Walaupun pandangan majoriti ulama menyebut bahawa bulan pertama Muharram, Safar hingga akhirnya. Ada ulama yang menyebut Ramadan adalah bulan pertama, kerana segala-galanya datang daripada Ramadan Al-Mubarak, kerana penurunan Al-Quran pada bulan tersebut, yang menunjukkan perencanaan daripada Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia, kepada umat manusia.
Oleh kerana itulah apabila tiba bulan Ramadan, Nabi SAW bertadarus dengan Jibril, sebagaimana yang kita maklum, ya, bertadarus dengan Jibril di dalam menentukan ayat mana letak kat mana, surah ini letak kat mana, ya, sehingga terkumpulnya Quran yang kita baca sekarang, ya. Ini adalah permulaan, dan bulan seterusnya adalah melengkapi permulaan tersebut, melengkapi permulaan tersebut. Oleh kerana itulah kita disuruh supaya kita keluar daripada Ramadan ini dalam keadaan la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan dengan sebab kamu berpuasa sebagai ibadah tambahan selain kita solat. Pada bulan biasa kita solat, tak, kita baca Quran, kita berzikir, kita berselawat, ya, kita beribadah kepada Allah Ta'ala. Pada bulan Ramadan ditambah satu lagi, bulan puasa, kita berlapar dan berdahaga di bulan ini, ya, untuk menambahkan spiritual kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, untuk menambahkan jati diri kita sebagai seorang mukmin yang sebenar-benarnya, mukmin yang benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, untuk kita menghadapi 11 bulan yang akan datang. Kalau sekiranya tiada takwa pada bulan ini, ya, tidak tergolong kita di kalangan orang bertakwa, maka pada bulan-bulan yang lain lagi teruk kita. Bulan Ramadan kita mengetahui semua syaitan diikat, ya. Selepas bulan Ramadan semuanya dilepaskan. Kita menghadapi keadaan yang teruk di dalam kehidupan kita. Nafsu ammarah, nafsu syaitaniyah, nafsu macam-macam ada. Oleh kerana itulah pada bulan Ramadan ini kita meningkatkan spiritual kita. Jangan kita jadikan Ramadan ini pesta makanan. Tapi ini dah yang berlaku, pesta makanan, sehingga makanan berlambak dibazirkan pada bulan Ramadan Al-Mubarak, berlainan dengan bulan biasa, ya. Di BKL, ya, di BKL mereka himpun makanan yang dibazirkan, yang dibuang daripada hotel, restoran, rumah-rumah, daripada bazar Ramadan 4 kali ganda daripada bulan-bulan biasa ni, ya. Banyak kita membazir, sedangkan kita mengetahui bahawa ianya pembaziran itu adalah sifat syaitan. Mereka yang membazir dianggap sebagai saudara-saudara syaitan. Innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin wa kana asyaitanu li rabbih kafura. Sesungguhnya orang membazir itu adalah mereka saudara-saudara syaitan. Tegas daripada Allah Ta'ala, ya, supaya kita beringat, ya. Dan sesungguhnya syaitan itu, dan adalah syaitan itu kufur akan Tuhannya. Maka janganlah kita menjadikan bulan ini bulan pesta makanan, ya. Sebaliknya kita menjadikan bulan Ramadan ini bulan ibadah, bulan Al-Quran. Sentiasa kita semakkan Al-Quran dalam diri kita, supaya kita nak capai yang terakhir, la'allakum tattaqun itu. Mudah-mudahan kamu bertakwa. Keluar daripada Ramadan menjadi golongan yang benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itulah yang kita dambakan daripada puasa yang kita kerjakan. Kalau tidak begitu, maka sia-sialah lapar kita, sia-sialah dahaga kita. Tidak diambil kira oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan kita tidak tergolong di kalangan orang-orang yang bertakwa kepadanya. Maka perkara ini menjadi suatu perkara yang, ya, mesti kita ambil berat, ya, sesuai dengan perintah Al-Quran yang jelas sebagai rahmat. Turunnya Al-Quran sebagai rahmat kepada kita, maka kita mengambil rahmat itu dan kita cernakan di dalam
kehidupan kita seharian. Ya. Kalau sekiranya kita bermasalah dalam rumah tangga, ada formulanya daripada Quran. Kita doa tadi. Kita sebut isteri kita. Anak kita teruk. Kita sebut nama anak kita. Ya. Berdoa sentiasa memohon daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita ada masalah dalam kehidupan ini. Semuanya ada jawapan dalam Islam. Ya. Cuma atas kita nak ataupun tidak, itu sahaja. Ya. Semuanya ada jawapan di dalam syariat. Ya. Di dalam agama Islam yang kita pegang, yang kita genggam, dari dahulu sampai sekarang hingga ke akan datang. Hingga akan datang, ya, sehingga kita bertemu Allah Subhanahu wa taala. Jadi segala itulah yang dapat saya sampaikan pada malam ini. Mudah-mudahan menjadi suatu peringatan sebenarnya kepada diri saya sendiri dan kepada muslimin dan muslimat sekalian. Siru ala barakatillah, ya, berjalanlah kita dengan berkat daripada Allah Subhanahu taala pada hari-hari yang berbaki ini. Mudah-mudahan, ya, Allah taala merahmati kita. Ya, insya-Allah. Segala itulah wallahu taala a'la wa a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.